Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, perkara yang ketiga, halaman yang ke-17. Jangan menyalahi imam dalam perkara sunat yang dikira mencacatkan solat apabila menyalahinya. Perkara-perkara sunat tersebut ialah yang pertama sujud tilawah, sujud tilawah atau juga dikenali dengan sujud sajadah. Tuntutan melakukan sujud ini ialah apabila kita selesai membaca ayat-ayat tersebut, ayat-ayat sajadah. Tak kira sama ada bacaan itu pada rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua, asalkan kita membacanya, maka pada ketika itu ada tuntutan melakukan sujud. Tadi saya balik daripada selesai berjalan dengan kawan-kawan, cadang-cadangnya nak tidur, tapi bila buka aja handphone, hantu pada handphone tak bagi tidur, disebabkan ada soalan yang bertanya, Ustaz, macam mana di tempat saya, di tempat saya minggu yang lepas kata beliau, imam melakukan sujud sajadah dalam rakaat yang kedua, para jemaah semua mufaraqah, masya-Allah, para jamaah semua mufaraqah kata beliau. Mudah-mudahan yang bertanya saya pesan supaya tengok live, saya malas nak jawab tadi, saya kata tengok live saja petang nanti. Jadi kalaulah dengan melakukan sujud pada rakaat yang kedua itu sememangnya kerana membaca ayat sajadah pada rakaat yang kedua, memang tuntutan sujud pada rakaat yang kedua. Tak bolehlah dengan buat pada rakaat yang pertama. Kata beliau, biasanya Ustaz kan sujud sajadah rakaat pertama, kenapa pula imam buat sujud yang rakaat yang kedua? Masya Allah, Jadi solatnya solat apa? Solat Isyak, masya Allah, Kalau dengan subuh Jumaat kita katakan mungkin imam tersalah sehingga membahagikan surah sajadah kepada dua bahagian sampai ayat sujud rakaat yang kedua. Dari segi hukum, kalaulah pada subuh Jumaat sekalipun, andai kata bacaan ayat sajadah pada ayat sujudnya memang di rakaat yang kedua, memang sujudnya pada rakaat yang kedua. Disebabkan tuntutan sujud ialah selepas kita membaca ayat sajadah. Namun perbuatan yang sedemikian tak sepatutnya, kerana sunnah pada subuh Jumaat itu ialah rakaat pertama menghabiskan bacaan surah sajadah sehinggalah satu surah yang kamilah, satu surah yang sempurna. Rakaat yang kedua pula membaca surah Insan sehinggalah habis satu surah. Imam Nawawi mengatakan bahawa perbuatan membahagi duakan surah sajadah adalah perbuatan bid'ah, adalah perbuatan yang tak menepati sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga baca separuh surah sajadah, separuh surah Insan juga merupakan perbuatan yang tak menepati sunnah Rasulullah SAW. Dari hukum solat sah, cuma perbuatan itu tak menepati tuntutan sunnah yang sebenar pada subuh hari Jumaat. Nanti kita akan bicarakan masalah sujud sajadah hari Jumaat. Jadi memang apabila imam baca ayat sajadah solat Isyak, imam baca ayat sajadahnya pada rakaat yang kedua, memanglah pada ketika itu sujudnya juga berlaku di rakaat yang kedua, disebabkan bacaannya memang di rakaat yang kedua. Maka kata beliau, para jemaah banyak mufaraqah sebab mereka katakan salah, kerana biasanya sujud sajadah itu rakaat pertama. Ini salah faham tuan-tuan, salah faham. Baik. Sujud sajadah, bila imam sujud kita wajib sujud. Bila imam tak sujud kita juga wajib tidak melakukan sujud sajadah. Berbeza dengan imam pada buat dan tinggal, hukumnya batal solat. Dinamakan dalam kitab fiqh dengan nama su'ul mukhalafah. Semua perbuatan su'ul mukhalafah membatalkan solat. Imam buat sujud sajadah, dia tak ikut buat sujud, maka batal solatnya. Yang ni tak kira dah ketinggalan satu rukun, dua rukun ke apa, tak kira. Dia tak ikut buat aja, maka batal solat. Tak ikut buat dengan sengaja. Kalau tak ikut buat tadi tu tak sengaja seperti tak tahu, maka tidak mengapa. Kalaulah imam tak buat sujud sajadah, imam pagi Jumaat baca surah sajadah tapi sampai ayat sujud tak sujud, tak sujud, makmum pula buat sujud kat belakang, maka batal solat makmum.
batal solat para makmum yang melakukan sujud. Jadi sujud sajadah wajib muwafaqah pada buat dan tinggal. Maksudnya wajib sama dengan imam. Kalau imam buat, kita wajib buat. Kalau imam tinggal, kita wajib tinggal. Berbeza dengan imam pada buat dan tinggal, membatalkan solat. Baik, yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi tuan-tuan kena salin sikit. Sebab dia banyak permasalahannya. Sujud sahwi ialah perbuatan dua kali sujud. Perbuatan dua kali sujud selepas selesai membaca tasyahud akhir, bagi mereka yang melakukan perkara-perkara yang dianggap mencacatkan solat dan perlu diganti, ditampung dengan sujud sahwi. Antara sebab musabab yang dituntut seseorang melakukan sujud sahwi, yang pertama ialah apabila seseorang itu meninggalkan 8 sunat ab'ad, salah satu daripada 8 sunat ab'ad. Yang pertama ialah tasyahud awal, yang kedua ialah duduk ketika membaca tasyahud awal, yang ketiga ialah selawat atas Nabi SAW dalam tasyahud awal, yang keempat ialah selawat atas keluarga Nabi SAW dalam tasyahud akhir, yang kelima ialah membaca kunut, yang keenam ialah berdiri ketika kunut, yang ketujuh ialah selawat atas Nabi SAW dalam doa kunut, yang ke-8 ialah selawat atas keluarga Nabi SAW dalam doa kunut. Jadi itulah 8 sunat ab'ad. Meninggalkan salah satu daripadanya dituntut melakukan sujud sahwi. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua ialah apabila seseorang tersalah melakukan perbuatan yang kalau disengajakan batal, tetapi disebabkan tak sengaja maka tak batal. Apa-apa kesalahan yang kita terbuat dalam sembahyang yang kalau kita sengaja batal, tapi sebab tak sengaja maka tak batal, maka kesalahan itu dituntut melakukan sujud sahwi. Contohnya seseorang yang bangun ke rakaat yang kelima salat asar, Allahu Akbar, bangun rakaat kelima, makmum subhanallah, maka imam pun duduk balik. Teringat dia dah terlajak, dah lebih rakaat yang, maka pada ketika itu dituntut melakukan sujud sahwi. Disebabkan kalau sengaja bangun ke rakaat yang kelima batal sembahyang, tapi sebab tak sengaja maka tak batal. Orang yang Masya Allah memang dia kaki latah, dia memang orang latah, tiba-tiba kawan sebelah takbir, siku terkena perut dia, pecah keluar, bunyi. Kalau disengajakan batal, tapi sebab dia tak sengaja. Latah bukan boleh dibuat-buat, latah bukan boleh bukan boleh ditahan-tahan. Kadang-kadang kawan duduk sebelah tahiyat aja pun, asyhadu an la ilaha illallah, kawan tersadung sikit aja, Masya Allah, dah melatah dia. Jadi latah bukan perkara yang dibuat-buat, langsung jadi. Maka pada ketika itu dia juga orang yang dituntut melakukan sujud sahwi. Sembahyang rakaat yang kedua solat maghrib, dalam tasyahud awal tiba-tiba tuan imam dah bagi salam, la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi, buat majlis buka puasa di masjid, imam buka puasa dengan kurma kerah, la ilaha illallah, tuan imam pula lupa bawa gigi palsu, masuk-masuk kurma kaduk kemam kiri kanan, tak boleh nak telat, tiba-tiba bilai piqamat, maka tinggal kurma, minum banyak sikit langsung takbir. Dalam sembahyang duk teringat kurma tadi lagi, Allah silap tak bawa gigi, contohnya. Jadi dalam tahiyat awal tu, dah bagi salam dah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum subhanallah, tuan imam pun Allahu Akbar, teringat balik. Maka pada ketika itu kalau sengaja bagi salam batal sembahyang, tetapi disebabkan tadi itu tak sengaja, terlupa, maka tak batal, maka dituntut melakukan sujud
sahwi. Ya, itu sebab musabab dituntut buat sujud sahwi. Yang berikutnya ialah orang yang syak dalam solat juga dituntut melakukan sujud sahwi. Ya, seseorang tengah-tengah sembahyang tiba-tiba syak, dah baca Fatihah ke belum? Dah baca ke belum? Tanya orang sebelah, dah baca ke belum? Batal lah kalau pergi tanya orang sebelah. Ya. Maka tak boleh nak tanya. Maka dengan sebab itu kena ulang baca balik. Maka orang yang syak sedemikian juga dituntut melakukan sujud sahwi. Ya, yang syak jumlah rakaat dah cukup ke belum? Dah cukup ke belum? Ya. Maka akhirnya pilih untuk pilih antara 4 dan 5, antara 3 dan 4, maka pilih yang 3, bangun buat lagi 1 rakaat, maka dituntut melakukan sujud sahwi. Itu di antara sebab musabab yang dituntut melakukan sujud sahwi. Apabila imam buat sujud sahwi, makmum wajib muwafaqah dengan imam pada buat. Bila imam buat sujud sahwi, kita wajib buat. Walaupun yang buat salah tu imam seorang aja. Ya. Yang buat salah tu imam aja, bukan kita. Imam terbangun ke rakaat yang kelima, makmum di belakang konsisten, semuanya duduk. Subhanallah, imam pun duduk. Ya, baca tahiyat. Imam Allahu Akbar buat sujud, makmum kata yang salah imam aja, bukan kami. Ya, makmum semua tunggu tak buat, maka semua sekali batal. Ya. Makmum wajib buat sujud sahwi bila imam buat. Ya. Sama ada kita tahu salah imam atau kita tak tahu salah imam, bila imam buat saja kita wajib buat. Ya, sujud sahwi. Dalam hadis Nabi kita katakan fal yasjud sajdataini lisahwi, hendaklah dia melakukan 2 kali sujud, ya, untuk sujud sahwinya. Maka dengan sujud sahwi ini 2 kali sujud. Ya. Baik.